Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang memandu, yang sedang berada di rumah di pagi yang penuh diberkati. Mudah-mudahan pagi memberikan kebahagiaan. Alhamdulillah. Terima kasih kerana memilih saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan terima kasih kepada Puan Hajah Maslina alias penerbit motivasi pagi kita hari ini. Dan saya Syahari Abdul Rahman akan berkongsi dan menemani perjalanan anda pagi ini dengan topik motivasi pagi kita, legasi hidup. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Yang bermaksud, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kau melihat manusia berduyun-duyun memasuki agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan pohonlah keampunan kepadanya. Sesungguhnya dia maha penerima taubat. Inilah surah An-Nasr yang kita semua hafal, anak-anak kita hafal. Namun pengajaran daripada surah ini sangat besar untuk kita berfikir dan merenung mengenai apakah legasi yang mahu kita tinggalkan untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk negeri ini dan negara ini. Sesungguhnya kematian itu kita tidak ketahui datangnya bila. Maka sentiasalah bekerja kuat untuk meninggalkan legasi yang bermanfaat kepada orang-orang yang kita sayangi. Marilah kita merenung sama-sama setiap hari, setiap malam, apa yang mahu kita tinggalkan sebenarnya. Adakah sekadar rumah yang banyak? Adakah sekadar harta yang banyak? Adakah sekadar pengikut yang ramai? Adakah sekadar kebendaan? Mempelajari daripada surah An-Nasr. Surah ini sebenarnya memberikan pengajaran kepada kita untuk merenung apa yang sepatutnya kita tinggalkan sebelum kita pergi. Nabi SAW berdasarkan surah ini, Allah Subhanahu wa taala mengiktiraf legasi hidup Nabi adalah ramainya manusia memeluk Islam. Bertambahnya mereka yang mendapat cahaya Islam dan menikmati iman. Itulah legasi yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fi dinillahi afwaja. Manusia berbondong-bondong memasuki Islam. Rasulullah SAW tiada yang paling membahagiakan baginda melainkan melihat manusia daripada jahiliyah akhirnya mati dengan nikmat Islam. Maka surah ini diturunkan untuk mengiktiraf, wahai Rasulullah, tahniah kerana kau tidak membina kekuatan kebendaan untuk dirimu, keluargamu, negerimu dan negaramu dan umat ini. Yang kau tinggalkan kepada bumi ini, kepada dunia ini adalah manusia yang memperolehi iman. Hasil daripada jerih payah perjuangan 23 tahun. Jadi tuan-tuan, mari bandingkan legasi yang Nabi tinggalkan kepada manusia dengan legasi yang bakal kita tinggalkan kepada manusia. Adakah sekadar kita berfikir tentang poket dan perut kita serta anak-anak kita? Atau legasi hidup kita adalah untuk menambah jumlah non-Muslim yang menikmati Islam. Orang-orang Islam yang berubah sikap dan perangai mereka. Suratul Nasr mengajar kita tentang legasi yang perlu kita tinggalkan. Tidak boleh sekadar kebendaan. Tetapi hendaklah kita memikirkan apakah cara yang terbaik supaya lebih ramai orang dapat dengar Al-Quran. Supaya lebih ramai orang dapat menikmati Islam sebagai cara hidup. Inilah yang diajar dan dididik dalam surah An-Nasr. Pengajaran yang seterusnya kita perolehi tentang legasi hidup daripada surah An-Nasr adalah semakin besar
jumlah pengikut Nabi, semakin besar jumlah para sahabat. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Makin berbondong-bondong orang masuk Islam. Allah didik Nabi hendaklah semakin kuat beristighfar, bertasbih. Semakin bertambah jumlah penyokong, hendaklah semakin kuat beristighfar. Semakin bertambah followers, hendaklah semakin bertambah istighfar. Gitu ya tuan-tuan puan-puan. Mengapa halus ya didikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi? Kerana sesungguhnya ada penyakit hati boleh muncul apabila semakin ramai orang mengikuti kita, semakin ramai orang tertarik dengan pidato kita, semakin ramai orang tertarik dengan produk kita, semakin ramai orang tertarik dengan kefasihan lidah kita, semakin ramai orang tertarik dengan title kita, semakin ramai orang tertarik dengan kekayaan kita. Ingat, semakin ramai orang tertarik dan terpukau dengan kehebatan yang Allah sebenarnya yang kurniakan kepada kita, hendaklah cepat-cepat beristighfar dan bertasbih. Kerana apa? Kerana boleh muncul satu berhala dalam diri dan tubuh kita tanpa kita sedari. Ya, kita telah musnahkan berhala-berhala sebanyak 360 buah berkenaan di bumi Makkah semasa pembukaan Makkah. Namun berhati-hati wahai para sahabat radhiyallahu anhum, dan wahai hati-hatilah umat Nabi Muhammad, bahawasanya ketika kau mengatakan menang ke atas bumi Makkah dan ramai orang berbondong-bondong mahu memeluk Islam, hati-hati dengan satu berhala yang boleh muncul dalam dirimu, iaitulah berhala kesombongan, berhala yang merasakan dirinya lebih baik daripada orang lain. Ana khairum minhu. Jangan sekali-kali kita membiarkan penyakit ini muncul dan merebak sehingga kita sanggup mencemuh orang lain kerana pengikut kita lebih ramai, sehingga kita memperleceh bahkan memaki orang lain kerana kita mengatakan pengikut saya lebih benar, pengikut saya lebih besar daripada pengikut anda, maka kebenaran milik saya dan kamu tidak berada pada pihak yang benar. Wal'iyadu billah. Daripada berfikir begitu, Suratul Nasr ketika diturunkan kepada Nabi SAW, ia adalah surah yang diturunkan selepas peristiwa pembukaan Makkah. Berbondong-bondong orang-orang Islam memasuki Islam setahun selepas pembukaan Makkah pada tahun yang ke-9 Hijrah. Tetapi Nabi SAW dalam surah ini terang-terang Allah Ta'ala menyebut Nabi, sedangkan ia boleh ditujukan kepada kita. Tetapi Allah Ta'ala mendidik Nabi. Nak katanya tidak ada orang boleh selamat daripada penyakit hati ini, hatta Nabi SAW. Ya, Nabi SAW takkan timbul penyakit hati seperti itu. Yang boleh timbul penyakit hati seperti ini adalah kita. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala nak mengajar kita satu perkara. Hatta Nabi pun yang menjadi sasaran utama surah ini, kerana Allah menyebut Rabbik, Allah menyebut fasabbih, Allah menyebut wastaghfir, yang ditujukan khusus kepada Nabi kerana nak mengajar kita tidak ada yang boleh selamat daripada penyakit hati ini. Ya, maka fala tuzakku anfusakum. Jangan rasa diri kamu suci bersih sehingga kamu merasakan kamu takkan terkena penyakit hati ini. Maka tujuan surah ini diturunkan bukanlah untuk menegur Nabi, tetapi sebenarnya menegur umat Nabi SAW agar legasi hidup ini janganlah sekadar menambah followers, sekadar menambah harta, sekadar menambah pengaruh, sekadar menambah takathur, menambah kekayaan, sekadar menambah pendapatan. Tetapi fikirkan sejenak, apa yang sebenar kau mahu tinggalkan sebelum kau pergi meninggal dunia? Maka tinggalkanlah legasi hidup sebagaimana tinggalan Nabi SAW, iaitulah semakin ramai orang menikmati Islam sebagai cara hidup. Semoga kita digolongkan daripada golongan yang meninggal dunia dengan legasi hidup seumpama legasi Nabi SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.